Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, selamat dan sentiasa ceria. Semua dah bersedia nak belajar hari ini? Hari ini kita akan sambung pembelajaran tunjang komunikasi bahasa Melayu. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah makanan tradisional masyarakat Malaysia. Di Malaysia terdapat pelbagai kaum, antaranya Melayu, Cina, India dan juga kaum di Sabah dan Sarawak. Ini kaum Melayu. Ini pula kaum Cina. Ini kaum India. Ini kaum di Sabah dan Sarawak. Contohnya kaum Murut, kaum Dusun, kaum Bajau, kaum Iban, kaum Melanau, kaum Bisaya. Di Sabah dan Sarawak terdapat banyak kaum. Terdapat suku kaum yang banyak. Ini contoh saja cikgu bagi. Baik. Sekarang cikgu akan memperkenalkan kepada kamu makanan tradisional bagi kaum yang pertama, iaitu kaum Melayu. Yang pertama ialah nasi lemak. Cikgu yakin pasti setiap daripada kita pernah makan nasi lemak, kan? Sedapnya nasi lemak. Nasi lemak biasanya kita makan dengan telur, timun, ikan bilis goreng, kacang goreng dan sambal. Sekarang, nasi lemak boleh dimakan dengan pelbagai lauk seperti ayam goreng berempah, sambal sotong, sambal udang dan juga ada sambal daging. Makanan yang kedua ialah ketupat. Ketupat biasanya dimakan oleh kaum Melayu pada Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Biasanya ketupat dimakan bersama dengan dicicah dengan rendang ayam, rendang daging, serunding ikan, serunding ayam ataupun serunding daging. Seterusnya, kuih bahulu. Kuih bahulu mempunyai rasa yang manis. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan kuih bahulu ini ialah telur, tepung gandum, gula pasir dan juga minyak masak. Bahulu senang didapati. Kita boleh cari di pasaraya. Seterusnya, lemang. Lemang juga seperti ketupat. Selalunya dimakan oleh kaum Melayu sewaktu hari perayaan Aidilfitri dan juga Aidiladha. Lemang dimasak di dalam buluh. Di dalam buluh tersebut ada beras pulut, dimasukkan dengan santan dan dimasak menggunakan arang, menggunakan asap dari arang. Seterusnya sate. Sate diperbuat daripada kepingan daging yang dicucuk pada lidi. Kemudian dibakar guna api arang kayu. Selalunya sate ini ada sate ayam, sate daging, sate arnab, sate kijang, sate rusa, sate kerang, sate perut dan banyak lagi. Sate dimakan dengan kuah kacang. Barulah sedap. Dan juga ada makanan sampingannya seperti timun dan juga bawang. Jadi, itulah makanan
tradisional kaum Melayu. Sekarang, kita akan tengok pula apa makanan tradisional kaum Cina. Wah, yang pertama ialah kuih bulan. Cantik kan kuih ni? Kuih bulan biasanya dimakan dalam sukatan yang kecil dan dimakan bersama dengan teh Cina. Sambil makan kuih bulan, orang Cina selalunya makan bersama dengan teh Cina. Inti kuih bulan antaranya ialah kacang merah atau biji teratai. Rasanya manis-manis dan juga berlemak. Yang kedua ialah kuih bakul. Kuih bakul selalunya dimakan ketika sambutan Tahun Baru Cina. Kuih bakul boleh dimakan dengan cara yang berbeza. Cuba kamu tengok gambar yang sebelah kanan. Itu ialah kuih bakul yang telah digoreng. Kuih bakul boleh dimakan dengan cara disalut dengan isi kelapa, digoreng dengan ubi keladi atau ubi keledek. Boleh digoreng atau dimakan begitu sahaja. Seterusnya, dim sum. Dim sum merupakan sejenis hidangan makanan masyarakat Cina yang ringan dan turut dimakan bersama-sama dengan teh Cina, sama dengan kuih bulan. Dia dimakan bersama-sama dengan teh Cina. Inti dim sum terdiri daripada isi ayam, isi daging, ada sayur, cendawan dan banyak lagi. Biasanya dim sum dikukus. Sebab itulah biasanya dim sum dihidangkan dalam bakul. Nampak tak gambar yang cikgu tunjukkan tu? Dim sum makanan tu ada dalam bakul pengukus kecil. Bakul buluh. Okey, seterusnya yisang. Yisang ialah makanan yang mempunyai campuran hirisan sayur seperti lobak merah, lobak putih, halia. Kemudian ada kepingan ikan mentah seperti ikan salmon dan juga ada kekacang yang ditumbuk kemudian diletakkan dengan sos plum dan juga jus limau. Yisang selalunya dimakan orang Cina, selalunya makan yisang. Diorang akan berkumpul, ramai-ramai ahli keluarga, masing-masing akan memegang chopstick. Nampak tak dalam gambar? Diorang pegang apa dekat tangan? Pegang chopstick. Jadi ramai-ramai akan gaul makanan ini bersama-sama. Diorang akan gaul tinggi-tinggi makanan ini. Ini merupakan adat bagi orang Cina. Seterusnya, jiaozi dumpling. Inti dumpling selalunya menggunakan isi daging, isi udang dan dicampur dengan sayur-sayuran. Dumpling kita boleh rebus, boleh kukus, goreng dan boleh dimakan bersama sup. Jadi, itulah makanan tradisional bagi kaum Cina. Cikgu dah terangkan dua kaum Melayu dan Cina. Sekarang kita akan tengok pula makanan tradisional kaum India. Makanan yang pertama ialah muruku. Muruku dalam bahasa Tamil bermaksud berpusar. Berpusar yang merujuk kepada bentuk
makanan ini. Cuba kamu tengok bentuk muruku. Dia berbentuk berpusar. Bulat, bulat, bulat. Muruku disediakan semasa hari perayaan Deepavali. Rasa muruku ni macam mana Kamu pernah makan tak? Rasa muruku ada sedikit pedas-pedas kerana di dalamnya ada rempah yang dimasukkan. Seterusnya, tose. Tose. Tose dihidangkan sebagai sarapan bersama dengan aneka jenis kuih. Aneka jenis kuah. Sebagai contohnya kuah dal, kari ayam ataupun kari ikan. Tose mudah didapati di kedai-kedai mamak. Kalau kamu nak cuba macam mana rasa tose ni, cuba ajak mak atau ayah bungkuskan tose dekat kedai mamak. Okey? Seterusnya, ladu. Ladu ini ialah manisan yang kebiasaannya dihidangkan ketika majlis perkahwinan serta perayaan besar seperti Deepavali. Seterusnya, masalode. Sejenis kuih yang diperbuat daripada kacang dal dan bahan-bahan yang lain. Kuih ini berbentuk bulat dan agak lepek. Kemudian, putu mayang. Putu mayang. Ia sesuai dijadikan sarapan pagi dan juga minum petang. Putu mayam dihidangkan bersama dengan kelapa parut, gula perang ataupun gula kabung, gula Melaka atau gula nisan. Selalunya putu mayam boleh didapati di kedai-kedai di tepi jalan, kedai di pasar malam. Boleh beli di gerai-gerai ini. Jadi itulah makanan tradisional bagi kaum India. Akhir sekali, makanan tradisional masyarakat di Sabah dan Sarawak. Sebagaimana yang cikgu cakap awal tadi, di Sabah dan Sarawak ada banyak kaum kan? Jadi di Sabah dan Sarawak juga ada banyak makanan tradisional. Yang pertama ialah ambuyat. Ambuyat dimakan dengan garpu buluh. Nampak tak? Ada chopstick. Kemudian cara makan dia, ambil chopstick dan gulungkan kanji yang dalam mangkuk tu. Kamu nampak tak? Kanji. Kemudian kamu celupkan ke dalam sos atau kuah. Cara makan dia, kamu pusing-pusingkan kanji tu menggunakan chopstick. Kemudian kamu cicah di dalam kuah ataupun sos. Kemudian boleh makan. Ambuyat merupakan sejenis hidangan yang berasal dari bahagian batang dalam sagu. Itu sebenarnya sagu, kanji sagu. Boleh dicicah dengan gulai, dengan kari, dengan seperti gambar kedua yang di bawah, itu merupakan sambal bambangan. Boleh cicah dengan pelbagai kuah, mengikut cita rasa masing-masing. Seterusnya, manuk pasuh. Manuk pasuh ialah masakan tradisional orang Iban. Rasa makanan ni seperti sup ayam, ada rasa manis-manis masin dan dicampur dengan pucuk ubi. Manuk pasuh dimasak di dalam buluh. Orang Iban selalunya akan masukkan ayam, masukkan air, kemudian tutup bahagian atas dengan pucuk ubi. Maka hasilnya seperti di dalam gambar tersebut.
Mana pasung boleh dimakan begitu sahaja ataupun dimakan bersama dengan nasi. Kemudian, nasi linopot. Dalam bahasa dusun, linopot bermaksud bungkusan. Nasi dibungkus dengan daun. Daun yang digunakan ada pelbagai. Nasi linopot juga boleh dihasilkan dengan mencampurkan bahan-bahan lain seperti keladi, labu manis, ubi kayu ataupun keledek. Bahan-bahan ini digaul mesra bersama nasi dan kemudian dibungkus. Nasi ini dimakan bersama dengan lauk-lauk sampingan seperti yang kamu nampak di dalam gambar tu, yang warna ungu tu ialah nasi linopot. Seterusnya, laksa Sarawak. Laksa Sarawak berbeza dengan laksa di Semenanjung kerana kuahnya diperbuat daripada santan dan juga rempah yang tersendiri. Selalunya laksa dimakan bersama dengan laksa beras dan sebagainya. Tetapi laksa Sarawak dinikmati bersama dengan bihun yang dicelur. Kemudian di atas laksa tersebut terdapat bahan-bahan seperti tauge, ada udang, ada telur, ada isi ayam dan pelbagai lagi bahan sampingan, bahan-bahan yang ditambah mengikut kehendak. Seterusnya, umai. Umai adalah hidangan tradisional asli orang Melanau di Sarawak, Malaysia yang biasanya dimakan oleh nelayan. Umai adalah hidangan ikan mentah yang dihiris dengan campuran bawang, cili, cuka, garam dan juga jus limau. Umai selalunya dimakan oleh nelayan kerana cara masakannya yang sangat ringkas. Kerana ikan ini tidak perlu dimasak. Selepas nelayan dapat tangkap ikan, mereka akan potong ikan ini dan mereka akan bawa bahan-bahan seperti bawang, cili, cuka, garam, jus limau. Kemudian mereka akan masukkan ke dalam ikan yang telah dipotong tersebut. Umai ini boleh disediakan di atas bot kerana mudah dan tak perlu dimasak. Jadi, itulah makanan-makanan tradisional bagi masyarakat di Sabah dan Sarawak. Latihan. Murid memilih makanan tradisional yang terdapat dalam buku bertema 3, muka surat 24. Okey, murid-murid buka buku bertema 3, muka surat 24. Kemudian, dalam muka surat 24, murid akan nampak makanan tradisional pelbagai kaum yang cikgu terangkan sebentar tadi. Oleh itu, berdasarkan gambar yang murid-murid nampak, murid perlu pilih gambar makanan yang pernah murid makan. Kemudian, murid perlu menghasilkan peta buih makanan tradisional yang pernah saya makan mengikut contoh yang diberikan oleh guru. Makanan tradisional tersebut perlu dipilih berdasarkan makanan yang ada dalam muka surat 24. Okey, jelas? Makanan tersebut dipilih hanya yang terdapat pada muka surat 24 sahaja. Setelah selesai menghasilkan peta buih, murid diminta menghantar peta buih yang telah siap kepada guru untuk semakan dan perekodan. Okey, ini contohnya.
pertebuih yang perlu dihasilkan oleh murid. Okey, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua dapat faham dan jelas dengan isi pembelajaran yang cikgu sampaikan. Jika ada sebarang masalah, boleh rujuk dengan cikgu. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.